Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Syirik Merosakkan Akidah. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu contoh syirik. Antaranya ialah menyembah berhala, memuja jin dan syaitan, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir, dan berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, mengapakah syirik boleh merosakkan akidah? Mari kita lihat terlebih dahulu pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyekutukan ialah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Iktikad ialah apa kepercayaan kita di dalam hati. Perkataan adalah apa yang kita perkatakan dan perbuatan apa yang kita lakukan. Mari kita lihat bukti, iaitu dalil mengenai syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 22 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahuinya. Apakah hukum mensyirikkan Allah? Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Menakutkan ya anak-anak, dosa yang paling besar. Baiklah, kita lihat jenis-jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua, syirik jali dan syirik khafi. Apa itu syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Ingat anak-anak, syirik jali adalah syirik besar. Apakah contoh-contoh syirik jali? Iaitu syirik besar. Menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah contoh-contoh syirik besar, iaitu syirik jali. Mari kita lihat kesan syirik jali dan cara menjauhinya. Kesan syirik jali membatalkan akidah, berdosa besar, dijanjikan azab yang pedih. Bagaimana cara kita menjauhi syirik jali? Kita hendaklah mendalami ilmu tentang Islam, istiqamah, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga hendaklah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang melarang kita untuk mempercayai syirik. Mari kita lihat pula makna syirik khafi. Syirik khafi tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Tengok, syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak, sebagai yang menguasai kita dalam niat ketika beribadah.
Mari kita lihat contoh-contoh syirik khafi. Riya, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Kita lihat pada gambar. Harap ustazah puji aku. Murid ini mengharapkan ustazah memujinya kerana memberi pertolongan kepada ustazah tersebut. Syirik khafi. Cara menjauhinya. Melatih diri supaya ikhlas, menyembunyikan amalan kebajikan, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kesan syirik khafi, menghapuskan pahala amalan, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup tidak tenang. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Sila buat latihan yang ustazah beri dan hantar pada tarikh yang ditulis pada lembaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.